Okay, hi guys. Okay, kita akan tengok soalan percubaan Melaka tapi kertas 2 dahulu. Alright, okay, kita move ke soalan. Ini adalah list of formula yang kena tak payah hafal yang dia bagi dalam exam. Alright, okay, kita ke soalan yang pertama. So, soalan pertama dah bentuk macam ini guys. Alright, okay. Apa-apa pun kita kena keluarkan apa yang dia bagi. Apa maklumat yang dia bagi dekat soalan dia. Okay, untuk soalan kat sini, dia kata diagram 1 show the entrance ticket price for the science and technology. So, a total of 120 visitors visit the exhibit on the particular and on one particular day. So, maksudnya 120 orang yang pergi kepada pameran itu. Tapi kat sini kita tak kena pakai letkan something. So, murid, student kita let sebagai X. Kalau nak pakai student, letak student. Kalau nak pakai murid, letaklah murid. So, student adalah X. So, adult is dewasa adalah Y. Dan senior netizen adalah ataupun senior netizen adalah Z. Warga emas pun is up to you. So 120 orang untuk total. So maksudnya serta kat sini X plus Y plus Z equal to 120. So total is 120. Okay, next. Alright, okay. On the one day, the total collection obtained from the tickets 775. So maksudnya jumlah kutipan dia adalah RM775. Okey, untuk student adalah RM5. So RM5 ada 5X tu adalah bilangan. So jadi 5X plus dewasa ada RM10 untuk seorang, tetapi Y tu adalah bilangan. So jadi 10Y plus 7.5Y equal to 775. Kat situ serta kat bawah je. So 5X plus 10Y plus 7.5Z equal to 775. Okay, next adalah number 3. The number of student, bilangan pelajar. Okay, tengok bahasa Inggeris dulu. The number of student X is equal to twice. So 2 kali, so twice adult. So adult is Y. So twice the total number of adult and netizen. So twice Y plus Z. Sebab the twice plus dia kata twice total number Y adult and senior netizen. So Y plus Z. Tapi 2 kali so letaklah 2. So tak tengok bahasa Melayu pula. Bilangan murid, so murid X adalah sama dengan 2 kali. So jumlah dewasa dengan warga emas. So dewasa Y, warga emas Z. So ni kita simplify. So X sama dengan 2Y plus Z. So kita akan dapat X sama dengan 2Y plus 2Z. So masukkan dalam ni lah. So 3 unknown 3 equation is number 1, number 2 and number 3. So 3 substitute into 1. So 2Y plus 2Z plus Y, substitute dalam YX lah. So plus Z equal to 120. So 3Y plus 3Z equal to 120. So stop here. So next step is dah substitute into 1, substitute into 2 pula. So 3 substitute into 2. So 5X there is 2Y plus 2Z plus 10Y plus 7.5Z equal to 775. So 10Y expand 10Z plus 10Y plus 7.5Z equal to 775. So 10Y plus 10Y akan dapat 20Y, 20Y. So 10Z plus 7.5Z, so akan dapat 17.5Z. 70.5 atau 17.5.
Z sama dengan 7.777. 775. Alahai. So ini equation number 4. This one is question number 5. So 1, 2, jangan usik lah. So kita jadikan 3y equal to 120 minus 3z. So y equal to 120 minus 3z divided by 3. So kita pecah satu. So 120 divided by 3 kita akan dapat 40 minus z. So this one is number 6. So 6 substitute into the 5. 6 masuk 5. So akan dapat 20. Y dia adalah 40 minus z tambah 17.5 z equal to 775. So expand, kembangkan dapat 80 minus 20 z plus 17.5 z equal to 775. So yang ni boleh kira terus So kita akan dapat negatif 2.5. So negatif 2.5 z equal to 18 pindah sana jadi divide. Divide pula minus. So 775 minus 18 kita akan dapat 95. Ini salah ni. Ini bukan tambah. Alah. 20 darab dengan 40. 800. So 775 tolak dengan 800. Kita dapat negatif 25. So Z sama dengan negatif 25 bahagi dengan negatif 2.5. Kita akan dapat 10. Dah siap Z. Dah dapat Z. Carilah Y. Nak cari Y. Y sama dengan 40 tolak Z. So 40 tolak 10. Dapat 30. Next. X pula. X tu adalah 2Y, 2Z. 2Y, 2Z. 2Y plus 2Z. So 2Y dia adalah 30 tambah dengan 2Z 10. So 60 tambah 20 kita akan dapat 80. So janganlah tinggal macam ni. Kita buatlah kesimpulan dia. So therefore kesimpulan dia adalah student X kan. X dia 80. So adult adalah Y. Adult ataupun dewasa kita akan dapat 30 dan senior senior kita akan dapat 10. Warga masih dapat 10. So dah siap untuk soalan yang pertama. It's done. So next, number 2. So dia kata kat sini a quadratic function f(x) dia bagi bentuk ini where is the constant has the maximum value point iaitu. So cari h dengan k in the term of t. So yang f(x) yang dibagi tu adalah bentuk vertex form ataupun yang dah siap yang kita buat completed square ataupun punya kuasa 2. So kat sini kita boleh dapatkan nilai maksimum atau minimum terus. So kita kena expand dulu. So we get 2x minus h kuasa 2 plus 2k. So this one kita boleh bawa keluar h. So negatif h dalam kurungan. Bawa keluar jadi h. H dengan 2k. So kat sini kita boleh buat comparison h dengan 2t. H equal to 2t. Another one is 2k dengan negative 3t squared. So k equal to negative 3t squared divided by 2. Negatif? Mana negatif? Mana ada negatif? Sebab 3k ni kan 2k dengan 2t square. 3t square. Yang ni. So tak ada negatif lah. So akan dapat 3/2 t kuasa 2. So dah siap. Okay, B. If the t equal to 2, sketch the graph h(x) to negative 4 until benda tu. So 2x minus, kita letak f(x) dulu. f(x) 2x. Okay, h. H dia 2t kan? T dia 2. So 2 darab 2, 4. So tolak 4. Tambah
2K. K kan 3T kuasa 2 ni kan. So K 3, 2 kuasa 2 per 2. Apa? 6. So dapat 6. So maksudnya dia punya ni adalah 4 dengan, so 2 darab 2, 4. So 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Macam tu. So next step adalah kita kena cari nilai -4 anti 6. So kita buat kolom X, ini Fx. So -4, 0, 6. So substitute X -4 ni dalam equation yang kita dapat tadi. Masuk ke kereta, tekan je 2. 4 ni, -4 minus 4 square plus 6. Masuk dalam balik equation ni. So kita akan dapat oh ni salah ni. So this one is not 6, but this one is 2K. 2K dia adalah 6, so 2 darab ni akan dapat 12. So kita list kat situ tadi. So akan dapat 114. So this one is dapat 44. 44. Mana 44? 0 kan? Betul lah tu. 44. Dan 6 is 20. So saya lukis graf kat sini. Soalan P punya graf. So that's this one. So ni X, ini Fx. So negatif, ni 14 ni. So -4 kat sini. Agak-agak lah kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau lagi cantik, kita kena letak. Okay, tak cantik lah sini. Taklah. Saya letak 2, 4, 6. 2, 4, 6. So betul, -2. Baru sikit dia cantik sebenarnya. So X. So okay. -4, 140 dekat sini. So 0, 40 agak-agak sini 40. So 420 dekat sini. 412. Ni 20. So dia kalau nak cantik, letaklah sikit sama. Saya buat balik. Ni pembarisnya. Walaupun sketch. So better lah kita buat betul-betul sketch tu. -2, -4. 2, 4, 6. Kecil tu. 1. So X. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 40, 8. Dua lah. Ikutlah kita nak letak apa sikit. Skala tu tak ada masalah. Ikutlah yang bersesuaian. So 20, 40, 6, 8, 100, 120, 140. Oh, lukis. So 4 ni. So 0, 40 tadi. 6, 20. So ambil pembaris. Kita sketch je. So 4 -2 ni 12 kat sini. So agak-agak lah. Macam tu. So ini adalah 6, 20. Ni adalah 4, 12. So ini adalah -4, 140. So dah siap graf. Okay, C.
using the same value of t in the equation 2p, find the range of n such that the equation fn is equal to n has the real root. So fx b. Okay. So maksud dia guna value t. So fx 2x minus 4 square plus 12. Macam tu. So fn dia equal to n. So letaklah n. Macam tu. So tukar tempat. So expand kan. X square plus 16 minus x square. Negative 4 square 16. X times negative 4 is negative 4 times 2 is 8. Macam tu. So ni pindah dia tolak. Ni expand 32. Ya ke? 16 darab dengan 2, 32. 8 darab 2 is negative 16. So 2x square plus minus 16x 32 tolak tambah 12 adalah 44 tolak n. Tapi soalan dia kata nak range kan julat. So tapi dia kata has the two real root. So two real root. So b square minus 4ac more than or equal to 0. Sebab pun ada more than or equal. Sebab more than tu kalau dia ada two different root. Equal tu adalah maksudnya two equal root. Tapi di sini dia kata real root. Punya puncanya nyata. Tapi dia tak kata kat situ sama ada equal root ataupun different root. Sebab tu kita combinekan antara more than dengan equal. So B dia, letaklah B negatif 16. Tolak 4, A dia 2, C dia 44 tolak N. So carilah. Negatif 16 square kita akan dapat 256. Tolak 8, 44 tolak N. So 8 darab 44 kita akan dapat 352. Tambah 8M more than N equal to 0. 256 tolak 256 tolak 352. Negatif 96 tambah 8M more than N equal to 0. 8M more than equal to 96. Siapa kat sini? So 8M more than N equal to 96. N lebih besar dan sama dengan 96 bagi 8. So kita akan dapat 12. So dah siap. Itu je. Okay. Okay, next. Nombor 3. So, kat sini, OP adalah two a straight, OP dan PR ada perpendicular. So, bila perpendicular, M1 and M2 equal to negative 1. So, gradient takkan sama. Gradient dia akan dapat negative 1. So, dia nak cari persamaan this one. So, sebelum cari yang tu, cari dulu gradient ini. So, nak jadi gradient ni adalah 0, 0. So, M equal to MOP lah saya namakan. So, 4 minus 0. Negative 1 minus 0. So, akan dapat negative 4. So, nak cari gradient this one. So, M1 times M2 equal to negative 1. So, gradient untuk OP time dengan gradient untuk PR akan dapat negative 1. So, OP punya gradient negative 4 times MPR equal to negative 1. So, gradient PR equal akan dapat 1 over 4. So, bila dia kata equation sahaja, so equation Y equal to MX plus C. So, Y equal to M dia adalah 1 over 4X plus C. Nak cari C, kena koordinat yang berkaitan dengan soalan nak PR. So, mesti berkaitan dengan koordinat P ataupun R, barisan dia. So, R dia tak tahu, so kita bagi nilai P. So, masukkan nilai P dia. So, P dia negative 1, 4. So, Y dia 4. So, 1 over 4. X dia negative 1 plus C. So, ni menggunakan algebra sahaja. So, kita akan dapat C sama dengan 17 over 4. So, masuk balik. Y sama dengan 1/4 X tambah 17/4. So, dah siap. Okay, next. Nombor 2. The shortest distance
between your house and the office? Distance. Sebelum nak cari distance, kena cari K dahulu. So nak cari K, okay, nombor 2. Nak cari K dia koordinat K 7 kan. So masuklah equation ni sebab equation yang y equal to 1 over 4x plus 70 over 4 ni, dia berkaitan dengan garisan dia. Dia lalu titik dia. So bila titik dia, so 7 sama dengan 1/4 K, x tu K, tambah 17/4. So ni pindahannya jadi tolak. So 7 tolak 17/4, kita akan dapat 11/4 sama dengan 1/4 K. 1/4 K sama dengan 11/4. So K sama dengan 11. Okay. So kita ada 2 point. So P point dia adalah negatif 1/4. K adalah 11/7. So nak cari distance P kepada R, kita pakai formula yang square root tu. X2 tolak X1. So 11 tolak negatif 1 dah akan jadi plus lah. 11 tolak negatif 1 kuasa 2 plus 7 tolak 4 kuasa 2 macam tu. X dengan X, Y dengan Y. So 11 tambah 11 tolak 1, 12. 12 kuasa 2 adalah 144. Tambah 7 tolak 4 kuasa 2. 9. 144 tambah 9. 153. So square root 153, kita akan dapat dia punya distance adalah 12.37. Dah siap. Okay. Okay, next. Right, okay, dia adalah coordinate T. So B, saya lukis kat sini. So this one is P, this one is R. So R dia adalah K7. K dia adalah 11. Kalau nak buat kat atas pun boleh sebab saya malas nak susah kan. So kita buat kat sini je. So P dia adalah negative 1, 4. So this one ni T tak tahu. So X, Y. So dia bagi ratio kat sini. PT adalah 3. TR is 1. So nak cari koordinat T. Nak cari koordinat T. So X, Y. Okay. X2 dia macam darab silang, cross multiply. Macam ni. 3 dengan 11. So 3 darab dengan 11 tambah X dulu Negatif 1 dengan 1. Negatif 1 darab dengan 1. Per dengan nisbah. 3 tambah 1. Baru siap X tau. Now Y pula. 4 dengan 1. Kita mula dengan 3 kan. So 3 dengan 7. 3 darab 7. Tambah 1 dengan 4. So 1 darab dengan 4. Per dengan 3 tambah 1. So kira lah. 33 tolak 1 per 4. 21 tambah 4 per 4. So 32 per 4. 25 per 4. So 32 bahagi 4 akan dapat 8. 25 per 4. So dah siap. Okay. So dah siap lah untuk A, B, C, D. A, B je. So nombor 4. Okay, dia kata kat sini, dia nak value of P. So, bila value of P, so, dia selari, so gradient dia sama. So, M dia adalah negatif 3. So, untuk nak cari nilai P, so gradient dia, bila dia terlengkuk atau tangent to the curve, kita boleh pakai M. M tangent akan dapat dy per dx. So M dia adalah dy per dx. So differentiate lah ini. So negative 3x square. Ini bawa ke depan. So tolak 2p. Dah bawa ke depan, jangan lupa tolak 1.
plus 4. So this one, M tangent. So M tangent dah kata selari, dah kata parallel to the yang y equal to negative 3x. So kita boleh dapatkan dia punya M. So M dia negative 3, substitute negative 3 kat sini. X punya masukkan yang dibagi, x equal to negative 1. So masukkan je. Macam tu. So negative 3 tolak 2p tambah 4. So negative 3 sama dengan negative 1 minus 2p. So ni pilihannya jadi negative 4 equal to negative 2p. Negative 2p equal to 4. Sekejap. So this one salah. Negative 1 kan? Alah. Ni terus ni plus. So apa, x tu negative 1 kan? Salah masuk 1 pula tadi. So p sama negative 4 bahagi 2. So negative 4 divided by 2 is negative 2. So dah siap p. Okay, next. Then equation of the tangent. So bila equation of the tangent, so bila equation kita kena tahu b equal to y equal to mx plus c. So y equal to, ini adalah m tangent. M tangent dia akan dapat tadi, m tangent adalah negative 3. So masuk negative 3x plus c. So this one is y equal to negative x kuasa 3 minus p adalah negative 2. So dia akan di plus 2x kuasa 2 plus 4x plus 3. So this one kita nak cari c, kena ada koordinat x dengan y. So x tu negatif 1, y dia tak tahu. So nak cari y, masukkanlah negatif 1 dekat x. So dapat two. So koordinat dia adalah negative 1, 2. So negative 1, 2. So y dia 2. So negative 3, 1. Negative 1 plus c. So 2 sama dengan 3 plus c. So di samping sana jadi tolak. So aku dapat negative 1 sama dengan c. C sama dengan negative 1. So y sama dengan negative 3x tolak 1. So dah siap B. Okay. Okay, next see the coordinate of the turning point. So turning point ataupun titik persingan. So kita kena tahu bila turning point ataupun titik persingan dia adalah dy per dx equal to 0. So dy per dx equal to 0. So dy per dx kita dapat daripada sini. Cumanya kita punya 2 tu tak masuk, p tu tak masuk. So masukkanlah negatif 3x kuasa 2. So P dia adalah negatif 2. So negatif 2 tanya negatif 2 akan dapat 4. So tambah 4x tambah 4 equal to 0. So ini tekan equal N. So sebelum tekan equal N, kita tukarkan kepada positif ataupun nak kekal pun boleh. Tak ada masalah. So tekan equal N, kita akan dapat A dia adalah 3, B dia negatif 4, C dia negatif 4. Kita akan dapat X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan negatif 2 per 3. So, X tolak 2. So, 3X tambah 2. Tapi dia tanya X punya koordinat X tau. X sahaja. So, bila X sahaja tak payah cari Y. Kalau dia kata koordinat bagi the titik pusingan ataupun koordinat of the turning point, kena cari X dengan Y. Kalau nak cari koordinat X sahaja, so tak payah cari Y. So kita boleh stop sampai sini sahaja. So dah siap. Okay.
Alright, okay, itu sahaja daripada soalan nombor 1 sampai ke soalan nombor 4. Okay. So, sambungan dia akan dapat ke next video.